Mahkamah Tinggi Shah Alam melepas dan membebaskan Samirah Muzaffar dan dua remaja atas pertuduhan membunuh CEO Cradle Fund, Nazrin Hassan. Dan untuk perincian lebih lanjut, kita berlintas langsung bersama Hafizuddin di lokasi. Mau kita ke bawah. Belum ni. Nak. Okay, come here. Give us please, guys. Okay, all right. Are you okay? Remove it. Boleh alihkan. Tarik. Dia masuk celah kangkang macam mana? Okay. So we give one press statement. Lepas tu kita habis dengan soalan ke apa ke ya? Alright. I'll speak dalam dua-dua bahasa. Pertama bahasa Malaysia, lepas tu ke bahasa Inggeris ya. Okay, hari ni kita dapat keputusan di akhir kes pendakwaan ya. Yang Arif Abdul Karim membuat keputusan bahawa dalam kes ini tidak ada keterangan yang mencukupi yang membuktikan seperti dalam pertuduhan. Dalam pertuduhan dikatakan di antara 11:30 malam iaitu pada 13 hari bulan Jun hingga jam 4:30 pagi 14 Jun. Jadi yang tu adalah satu ketetapan masa yang dipilih oleh pendakwaan. Jadi hakim membuat keputusan bahawa mengikut keterangan yang amat kukuh, kematian berlaku di antara jam dia tak decide, tapi kita ada keterangan daripada Dr. Siu, iaitu kematian berlaku di antara jam 11 hingga 1. 11 hingga 1, 14 Jun. Jadi ini luar daripada jangka masa pertuduhan yang dibuatkan oleh pendakwaan. Jadi oleh sebab itu hakim membuat keputusan. Dia katakan jadi pada masa yang pendakwaan kata berlakunya kematian, iaitu pembunuhan, kalau kita buat kesimpulan begitu, orang yang kena tuduh iaitu Samirah dan dua kanak-kanak tersebut tidak boleh ditempatkan bukan saja dalam segi situasi, tapi dalam juga masa yang ditetapkan. Jadi oleh sebab itu terlalu banyak benda yang tak menentu dan keputusan akhirnya ialah pendakwaan tidak membuktikan dengan kukuh secara beyond reasonable doubt. Dengan itu ketiga-tiganya dibebas dan dilepaskan. Alright? So you understand the keputusan ya? So basically dalam bahasa Inggeris, at the end of the prosecution case, the judge has to make a maximum evaluation of the evidence of the prosecution. And the judge make one finding yang dia kata amat ketara. Dia kata oleh sebab or rather because the prosecution have chosen the time of 11:30 on the 13th of June right up to 4:30 on the 14th of June, this is what they chose. They chose the time of death to be that. And the judge said they did not prove that the death occurred during that period. In fact, it is proven that death occurred between 11 and 1 11 a.m. until 1 p.m. on the 14th of June, which is the next day. Yeah, remember it is one day before Raya. Raya was on the 15th. So on that score, two situations happen. You cannot place the three person, the accused and the dua kanak-kanak, di tempat kejadian sebab timing is wrong. And then there is not enough other evidence that would implicate them. So it is not what they call it an irresistible inference that the three are involved. Mind you, the judge also mentioned about Ika. Ika is the maid. So in total there's supposed to be 4. So none of them could be placed to be situation of time and situation of place to be involved in the death of the deceased Nazrin. That is the upshot. Okay. Any questions?
Tan Sri, tadi abang kepada Allahyarham Nazrin kata nak buat rayuan seterusnya berhubung kes sama. Mungkin possibility keputusan lepas ni macam mana? Dia tak boleh buat rayuan. Rayuan hanya boleh dibuat oleh pendakwa raya, iaitu the Attorney General. Ya. Dia boleh buat rayuan kepada Mahkamah Rayuan dan seterusnya boleh diangkat kepada Mahkamah Persekutuan. Jadi ada 2 level lagi. Tetapi sama ada dia orang nak rayu atau tidak is another story, because memanglah relatives of the deceased, dia orang punya, how would I say, dia orang punya keperluan, tetapi orang yang paling saksama, adil, independent will have to be from the Attorney General side. Okey? Tapi adakah Nasir melihat daripada perbicaraan ada ruang untuk mereka membuat rayuan dan adakah pihak pembelaan sudah bersedia? Ya, kita dah memang sedia. Seperti yang saudara sendiri lihat, kita punya submission bukan 1 hari. Kita makan masa lebih kurang 3-4 hari. Submission saja. Sama juga dengan prosecution. Dan bagi saya, kalau ada rayuan daripada pihak pendakwaan, saya rasa kita diberi peluang lagi sekali untuk membuktikan ciri-ciri ataupun ingredient intipati pertuduhan ini yang lain-lain yang juga boleh diketepikan oleh mahkamah ini, yang harus diketepikan oleh mahkamah ini terhadap pendakwaan. Alright? So we stand to win. We stand to win assuming there is an appeal, because we think the decision will be made and the reasoning will be why. Baik, rakan tugas, ketika ini masih lagi berlangsung sesi sidang media bersama dengan peguam kepada Samirah Muzaffar, yang mana ini info baru yang baru sahaja kami terima, di mana Mahkamah Tinggi Shah Alam telah melepaskan dan membebaskan Siti Samirah Muzaffar dan 2 remaja atas tuduhan membunuh Ketua Pegawai Eksekutif Cradle Fund, iaitu Nazrin Hassan 4 tahun lalu, iaitu pada tahun 2019. Dan ketika ini sedang berlangsungnya sidang media oleh peguam Samirah Muzaffar, yang mana beliau berkata info yang boleh saya ulaskan kembali adalah terlalu banyak bukti yang tidak kukuh. Selain itu juga waktu kematian yang tidak relevan pada 14 Jun antara waktu 11 malam sehingga ke 1 pagi. Jadi mahkamah berpuas hati dengan segala bukti-bukti yang diberikan, maka keputusannya adalah Siti Samirah dilepaskan dan dibebaskan daripada pertuduhan pada keputusan pada hari ini. Jadi ketika ini masih lagi berlangsungnya sidang media, sesi soal jawab bersama dengan para peguam, dengan barisan peguam Siti Samirah Muzaffar berkaitan dengan apakah tindakan dan situasi yang sedang berlaku sebentar tadi. Mana kalau boleh saya kongsikan juga sekitar ketibaan Samirah Muzaffar pada 9:10 pagi tadi, telah berlaku sedikit pergelutan antara peguam dan juga seorang jurufoto media tempatan, yang mana dilaporkan berlaku sedikit pergelutan sehingga menyebabkan berlakunya pergaduhan di hadapan pintu sehingga ke bahagian dalam mahkamah, sehingga menyebabkan berlaku kecederaan difahamkan di bahagian dahi peguam. Jadi begitulah dia kekecohan yang boleh saya kongsikan. Dan ketika ini masih lagi sedang berlangsung sidang media oleh peguam dan sesi soal jawab bersama dengan pengawal media tempatan di sini yang boleh saya kongsikan kepada anda. Jadi perkembangannya akan kita bawakan dari semasa ke semasa. Dan ketika ini sudah pun habis. Jadi beginilah suasananya. Kita akan cuba bawakan perkembangan terkini di Bernama TV. Jadi setakat itu sahaja dapat saya kongsikan. Kita kembali semula ke Wisma Bernama. Silakan rakan tugas.